أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi mengkati pertemuan kita pada malam ini, kita mula baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan terutamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah kurnia dan inayahnya kita dapat bertemu sekali lagi pada malam ini untuk kita sama-sama melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai kepada fasal baharu, iaitu fasal bacaan jika memakai pakaian baru atau selipar dan sebagainya. Muka surat 639. Cumanya kat dalam buku ni dia tulis bacaan jika memaki, dia salah hija. Memakai pakaian baru. Kalau ikut tata bahasa, pakaian baharu. Kalau ikut tata bahasa. Baru ni untuk menunjukkan masa. Baru sampai. Kalau ikut zaman sekarang punya lah tata bahasa. Pakaian baharu. Baik. Hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi amamatan aw qamisan aw ridaan yaqulu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memakai baju atau gamis atau serban yang baru, maka diberinya nama. Kemudian membaca Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairan wa khairun ma suni'i alahu wa a'udzubika min syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang memberikan padaku pakaian ini. Saya memohon padamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang dibuat untuknya. Dan saya berlindung kepadamu dari bahayanya dan bahaya apa yang dibuatnya. Baik, jadi dalam bab ini kita diterangkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahnya apabila memakai pakaian baru, Rasulullah akan bagi dia nama. Barang-barang pribadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nama dia. Kalau pedang, nama pedang yang paling popular Zulfikar. Pedang tu dibagi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita ikut sunnah kan, jam kita ada kita bagi nama, telefon kita bagi nama. Apa saja barang milik kita diberi nama. Binatang peliharaan pun Nabi bagi nama. Baju pun Nabi bagi nama. Baik, kemudian Rasulullah SAW pun berdoa, Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang memberikanku pakaian ini. Baik, jadi Rasulullah SAW ajar kita satu doa bahawa pakaian ini nikmat Allah Ta'ala. Jadi bila nikmat Allah Ta'ala, kita kena sedar pakaian ni Allah Ta'ala yang bagi. Maka kita iktiraf
Allah Ta'ala yang memberi pakaian ini, maka kita sebut dalam doa. Maka selepas sahaja kita mengiktiraf, kita mengakui bahawa pakaian ini adalah salah satu daripada nikmat Allah Ta'ala, maka kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Kita minta perlindungan, iaitu dengan baju ini kita jadi baik. Dengan baju ini, dengan pakaian ini, kita tak buat benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pakaian ini, dia melambangkan peribadi kita. Sebab itu kalau kita pakai serban, pakai kopiah, kita segan. Nak masuk tempat-tempat yang bukan-bukan. Kalau nak potong queue pun kita tak buat kalau pakai kopiah. Sebab apa? Orang akan nampak kita risau. Orang kata, inilah orang Islam. Tunjukkan contoh yang tidak baik. Maka dengan pakaian saja boleh melindungi kita daripada kita buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Ada pakaian kita. Sebab itu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya pakaian kita ini mengingatkan kita manfaat dia. Pakaian kita boleh memberi manfaat kepada kita untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya kita pakai jubah, kita pakai kopiah ini sebab budaya semata-mata. Kalau macam dekat orang Arab, dia masuk kasino pakai jubah. Pergi tempat-tempat maksiat pakai jubah. Kerana apa? Jubah itu bagi mereka adalah adat, kebiasaan. Kita pakai jubah sebab ibadah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita niatkan pakai pakaian ini mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ingat Allah Ta'ala. Bila kita ingat Allah Ta'ala, itulah yang Allah Ta'ala akan jaga kita. Kita terdorong untuk nak buat perkara yang baik. Pakai jubah, pakai serban, buang sampah merata-rata. Kita takkan buat macam tu. Tapi kita akan tunjukkan contoh yang baik. Sampah tu kita buang dekat tong sampah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minta perlindungan daripada keburukan hasil daripada pakaian tersebut. Allah Taala bagi kain. Jadi pertama, daripada keburukan pakaian ni apa? Kalau dalam bab hadis sebelumnya adalah munculnya sifat riak, sifat takabur dalam diri kita. Pakai jubah sepatutnya kita nak ikut sunnah. Tapi bila kita pakai jubah, tak jaga hati kita ni, kita pandang orang lain, tak pakai jubah, tak sayang Nabi. Aku pakai jubah, aku ni baik. Ini keburukan daripada pakaian. Tak mampu kita jaga hati kita. Tak mampu kita jaga hati kita ke arah takabur. Sedangkan dalam hadis-hadis sebelum ini, bagaimana amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melabuhkan pakaian sebab takabur. Takabur ni benda yang ada dalam hati kita. Sebab itu kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya dengan pakaian ini kita dapat buat perkara yang lebih baik. Dan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya pakaian kita ini tak jadikan kita rugi. Walaupun zahirnya kita pakai elok, tutup aurat, ikut sunnah. Tapi kita tak mampu jaga hati kita, timbul sifat takbur, timbul sifat riak dalam hati kita. Suka perasaan, orang tengok aku pakai jubah baik. Kerana apa? Kita tidak jaga hati kita. Nak jaga hati kita ni Allah Ta'ala yang jaga.
Sebab itu kita kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada bahaya. Bahaya daripada pakaian ini. Itu bahaya kalau kita tutup aurat. Kalau bahaya tutup aurat lain pula. Pakai pakaian juga, tapi buka aurat. Bahaya juga. Tapi itu bahaya yang nampak. Bahaya yang nampak. Bahaya yang tak nampak, tu lagi bahaya. Sebab kita je yang, kita sahaja yang tahu. Baik, jadi dalam hadis ini, sunat kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita memakai pakaian baru dan minta doa. Minta doa, berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jaga kita. Dengan pakaian ni menjadi asbab Allah Taala menjaga kita. Dan seafdalnya untuk kita berdoa seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Doa bahasa Melayu pun boleh. Kita minta, ya Allah, pakaian aku ni jadi sebab aku dapat kebaikan. Lindungi aku daripada keburukan daripada pakaian ni. Kalau tak mampu baca yang Arab punya, yang afdalnya baca seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Baik, fasal seterusnya adab kesopanan duduk di majlis dan peraturan tidur dan bacaannya. Baik, jadi ini fasal yang baru. Jadi fasal sebelum tu dia tutup tentang adab tentang pakaian bab baju. Cumanya sebenarnya ada satu bab yang tak ditulis dalam kitab ini, iaitu fasal sunat pakai pakaian guna kanan. Nak mulakan pakai kanan. Tapi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang asal pun dia tak ada hadis ni. Dia suruh apa? Suruh rujuk bab pakai sebelah kanan. Kalau kita muka surat 586. 586 ada bab memakai buat benda guna tangan kanan untuk kita memuliakan sesuatu perkara. Sebenarnya ada. Jadi Imam Nawawi suruh jangan lupa pakai pakaian itu mulakan dengan bahagian kanan dulu. Baik, fasal adab kesopanan duduk di majlis dan peraturan tidur dan bacaannya. Hadis yang pertama, Anil Barra'i bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shiqqahil aymani thumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika raqbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Rawahul Bukhari. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika akan tidur miring ke sebelah kanan membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika waj'altu dhahri ilaika raqbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Ya Allah, saya menyerahkan diriku kepada Engkau dan menghadapkan muka kepadamu dan menyandarkan punggungku kepadamu. Kerana mengharap dan takut padamu, tiada perlindungan dan tiada tempat selamat daripada siksamu. Saya percaya kepada kitab yang Engkau turunkan dan Nabi yang telah Engkau utus. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut kat sini iza awa ila firashi, iaitu awa ini bermaksud tenang-tenang. Tenang-tenang untuk nak tidur. Itu maksud iza awa ila firashi. Awa itu adalah perbuatan pergi ke tempat tidur dalam keadaan tenang, bukan pergi terus laju-laju. Makna tenang-tenang saja nak pergi tidur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur dekat lambung kanan, mengiring ke kanan.
Maka Nabi SAW pun menyebut Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepada Engkau. Maksud serahkan diri kepada Engkau, maksudnya kita serahkan segala-galanya untuk dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan segala urusan. Kalau kita naik bas, kita serahkan urusan perjalanan kita kepada pemandu bas. Dia nak bawa kita pergi mana, pergi. Ikut lalu jalan mana, ikut. Kita dah serahkan urusan kita kepada dia. Jadi dalam kehidupan kita, daripada awal kita hidup sampai kita mati, kita serahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Settle masalah. Sebab Allah Ta'ala yang jaga kita. Maka ini adalah pengakuan kita bahawa kita ini adalah hamba. Kita adalah hamba. Kita hanya akan serahkan urusan kita dekat orang yang lagi hebat daripada kita. Maka Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa, maka kita serahkan urusan kita untuk dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, wa wajahtu wajhi ilaika, dan menghadapkan muka kepadamu. Dan menghadapkan muka kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan perkataan aku hadapkan muka kepadamu. Kenapa hadapkan muka? Pertama, muka adalah tempat yang paling mulia. Muka adalah tempat yang paling mulia, dekat bahagian yang paling mulia. Dekat badan kita keseluruhannya, yang paling mulia kepala kita ni. Kepala kita yang paling mulia. Dekat kepala kita yang paling mulia adalah muka kita. Jadi disebut muka kita sebab apa? Sebab muka lah biasanya yang orang nampak. Kalau kita dah lama tak nampak kawan kita, kita akan cakap apa? Baru nampak muka kau. Baru nampak muka kau. Nak tunjukkan apa? Bukannya mukanya nak tengok. Nak tengok semua. Nak tengok semua dia. Tak ada orang tu dia cabut muka letak. Dah, settle. Tapi kita pun dalam bahasa Melayu kita cakap nampak muka. Tunjuklah muka sikit. Kalau kita nak pergi mana-mana kan. Tunjuklah muka sikit biar nampak. Disebut muka. Sebab apa? Muka adalah tempat yang paling mulia. Yang kedua, apabila kita menghadapkan wajah kita, itu menunjukkan kita redha. Kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak harapkan keredaan Allah Ta'ala, kita kena reda dulu dengan Allah Ta'ala. Maka kita, kalau kita bercakap dengan orang, kalau kita cakap orang, kalau kita betul-betul suka kepada dia, kita akan hadap. Kita akan hadap orang yang kita bercakap, orang kita suka, kita hadap semua. Tapi kalau tak suka, tengok pun tak nak. Cakap nak tak nak aja. Sebab apa? Tak reda. Tengok pun menyampah ya. Tapi kalau betul suka, dia akan tengok semuanya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah berpaling, bukan je muka, dengan bahu dia pun akan berpaling juga. Kita nak tengok orang, kita kata, ada apa? Berbual dengan orang. Muka kita je yang kita paling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahunya sekali akan pusing. Adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara. Jadi bila kita memalingkan wajah kita ke arah orang yang kita cakap, itu tanda kita redha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa wajahtu wajhi ilaika, dan aku wajahkan wajahku kepada engkau, nak menunjukkan kita berikan kepada Allah Ta'ala dengan bahagian kita yang paling mulia, dan menunjukkan kita ini redha dengan segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fawattu amri ilaika. Ni dia tak terjemahkan ni. Wa fawattu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku kepada engkau.
Ni sama tuan, sama maksud dengan Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Walja'tu dhahri ilaika. Dan menyandarkan punggungku kepadamu. Okey, baik. Punggung dalam bahasa Indonesia ni maksudnya belakang. Belakang. Kalau kita punggung, kita punya dubur kita. Itu punggung. Kalau dia dubur bagi diorang tu, dia guna perkataan pantat. Jadi tu dia punya perbezaan bahasa kita. Jadi bila menyandarkan punggungku kepadamu, nampak kalau kita bahasa Melayu korang tak beradab betul bahasa ni. Tapi ni sebab dia tulis dalam bahasa Indonesia. Menyandarkan punggung maksudnya belakang. Belakang badan ni. Baik. Jadi apabila disebutkan walja'tu dhahri ilaika dan disandarkan belakangku kepada engkau, kita sandarkan benda ni untuk perkara yang kita percaya. Kita sandarkan kat kursi. Sebab kita tahu kursi kuat. Dekat tiang. Dekat dinding. Kita akan sandarkan badan kita dekat benda yang kuat. Sebab apa kita percaya dekat dia. Kita tak sandarkan badan kita dekat budak. Budak sandarkan badan ni jatuh. Dia jatuh, kita pun jatuh. Dekat benda yang tak stabil, benda yang tak kukuh, kita tak sandarkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sandarkan belakang itu nak menunjukkan kepercayaan kita, keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan Rasulullah sallam sebut disandarkan belakang kepada Allah taala. Sebab kita hanya sandarkan belakang kita kepada perkara-perkara yang kukuh, perkara yang kuat. Kita tak akan sandarkan, tak akan bersandar pada benda yang lemah. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Raghbah, suka, dalam keadaan suka. Rahbah, dalam keadaan takut. Jadi di sini disebut suka dan takut kepada engkau, bermaksud suka dengan keampunan, suka dengan pahala daripada Allah Ta'ala. Rahbatan, takut. Takut. Takut dengan azab daripada Allah Ta'ala. Takut daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW sebut kita ni ada sifat raqbah dan rahbah. Supaya kita ini sentiasa ingat Allah Ta'ala itu maha merahmati. Supaya kita tak putus asa. Untuk nak kita berusaha beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan supaya kita pun tak senang duduk, tak overconfident bahawa Allah Ta'ala pun ada azab dia. Ada ancamannya. Itulah yang akan menghasilkan rahbah. Sifat takut kita kepada Allah Ta'ala. La malja' wa la manja' minka illa ilaika. Dan tiada tempat perlindungan dan tiada tempat selamat daripada siksa-Mu kecuali kepadamu. Jadi nak selamat siksa. Kalau kita nak selamat daripada orang jahat, kita akan lari daripada dia. Dan kita akan lari daripada dia. Sebab apa? Kalau duduk dekat dia, kita kena. Tapi sebab Allah Ta'ala ini maha berkuasa, Rasulullah SAW kata tak ada tempat selamat. Tak ada tempat yang selamat daripada azabmu kecuali kepada kamu. Tunjukkan Allah Ta'ala saja tempat yang selamat. Beza kita dengan makhluk. Makhluk, orang yang jahat, orang yang banyak mengazab orang, kita takut nak pergi. Tak asal-asal kita kena dengan dia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut walaupun azab Allah Taala itu pedih, nak selamat apa, kena kembali juga kepada Allah Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan Al-Quran dan dengan Rasulullah. Rasulullah pun kata beriman dengan diri dia. Ini Rasulullah saja boleh, sebab dia Nabi. Kita tak boleh kata kita beriman dengan diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang boleh sebut, aku beriman dengan Nabi yang engkau utuskan. Merujuk kepada diri dia sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar supaya kita sebut doa ni.
Kita sebut doa ini untuk kita apa? Untuk bacaan sebelum kita tidur. Jadi dalam doa ini kalau kita tengok satu penegasan untuk mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tegaskan bahawa harapan kita hanya kepada Allah Taala. Masa kita nak tidur ni, penutup hari kita ni. Penutup hari kita sebut harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita memperbaharui perjanjian kita dengan Allah Taala. Benda yang penting, kita akan sentiasa baharui perjanjian. Kalau kita ada sewa rumah, maka kita akan buat agreement. Agreement sampai bila? 2 tahun. Maka lepas 2 tahun akan buat sekali, perbaharui agreement. Dengan Allah Ta'ala, setiap malam kita kena perbaharui perjanjian kita. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya dalam hati kita ini terdidik. Dalam hati kita ni terdidik bahawa kita ni hamba yang perlu mengharap semua perkara apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, semua perkara yang diberikan kepada kita, Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala pelihara. Untuk semua perkara yang kita dapat, nikmat yang kita dapat, menghasilkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setiap malam kita kena berdoa. Nak senang ambil gambar je, letak dalam mindset, saya baca. Jangan sebelum tidur kita scroll dulu Facebook lah, tengok newsfeed kan. Baca doa. Dan dalam hadis seterusnya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shakkikal ayman wa qul wa zakara nahwahu wa fihi waj'alahunna akhir ma taqul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada saya, iaitu Barak bin Azib juga sebut, jika kau akan tidur maka wuduklah sebagaimana kau akan sembahyang. Kemudian berbaring atas pinggang kanan, maksud lambung kanan, dan bacalah doa yang ini, iaitu doa yang hadis pertama ini, dan jadikanlah bacaan doa itu yang terakhir dari bacaanmu, iaitu perkataanmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Barak bin Azib, doa ni lah yang last yang dibaca. Jangan baca dulu lepas tu tengok. Eloknya tak payahlah tengok apa-apa lagi. Tengok doa ni lepas tu tidurlah, pejam mata terus. Tak payah kita buang masa. Tak payah kita buang masa untuk tengok perkara-perkara yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sebelum kita melelapkan mata, kita baca doa. Baca doa memohon keampunan, memohon rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 11 rak'atan, fa idza tala'a al-fajru shalla rak'atayn khafifatayn, thumma istaja'a ala shaqqatil aymani hatta yaji'ul muazzinu fayu'azzinu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa sembahyang pada waktu malam 11 rakaat, dan apabila terbit fajar sembahyang 2 rakaat yang ringan, kemudian berbaring atas pinggang kanan hingga datang muazzin yang memberitahu datangnya waktu subuh. Baik. Jadi dalam hadis ini menyebut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail buat 11 rakaat. Disebut 11 rakaat ni 11 rakaat witir. Sembahyang witirnya 11 rakaat. Dan apabila muncul fajar, muncul fajar ini maksudnya masuk waktu solat subuh. Waktu subuh. Jadi Rasulullah SAW akan solat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringkas saja. Disebut 2 rakaat ini adalah
solat sunat qabliyah atau solat sunat fajri. Solat sunat sebelum kita solat subuh. Kemudian selepas saja Rasulullah SAW solat 2 rakaat tersebut, Rasulullah pun berbaring. Berbaring atas lambung kanan. Sehinggalah datang muazzin mengazankan subuh. Baik, jadi dalam hadis ini adalah bagaimana Rasulullah SAW berbaring sebelah kanan, bukannya tidur, baring berehat. Sebab sekejap je, waktu subuh dah masuk dah. Rasulullah SAW dah solat, Rasulullah baring. Baring sekejap, berehat. Baring sekejap berehat, sementara menunggu sahabat datang untuk melaungkan azan. Baik. Jadi solat-solat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan Rasulullah berbaring, ulama sebut itu menunjukkan solat tersebut semua solat sunat. Bukannya solat yang wajib. Kalau solat wajib, Rasulullah akan teruskan sampai solat subuh. Tetapi Rasulullah baring untuk menunjukkan pemisah. Nak ajar kepada umat dia pemisah antara subuh solat sunat yang wajib dengan solat subuh yang wajib. Jadi solat sunat yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum Rasul baring itu semuanya sunat. Maka orang pun tak salah faham. Orang tak salah faham. Jadi sahabat-sahabat nampak, Rasulullah baring maksudnya sebelumnya itu sunat. Yang lepas daripada baring tu itulah yang solat yang wajib. Baik, hadis yang ketiga, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta haddihi thumma yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqaza qala alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur rawahul Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika akan tidur waktu malam meletakkan tangan di bawah pipinya kemudian membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu saya dapat mati dan hidup. Dan apabila bangun tidur membaca Allahu alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya sesudah mematikan saya dan kepadanya akan bangkit. Baik, jadi dalam hadis ketiga ini nak tunjukkan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tidur, Rasul letakkan. Sebab baring kat sebelah kanan, maka Rasulullah pun akan letakkan tangannya kat bawah pipi. Tak bawah pipi, maka Rasulullah SAW pun baca doa. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Nak menunjukkan apa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala izinkan. Kita tidur, Allah Ta'ala izinkan. Kita bangun dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila bangun tidur, Rasulullah SAW sebut alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, bersyukur. Benda pertama yang buat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila bersyukur kepada Allah Ta'ala ni, bangun terbuka satu ikatan kita. Anak Adam tidur 3 ikatan yang dibuat oleh syaitan. Bangun ingat Allah Ta'ala, terbuka satu ikatan. Berwuduk, terbuka satu ikatan. Solat, terbuka satu lagi ikatan. Jadi kalau baca doa ni confirm ingat Allah Ta'ala. Maka akan cergaslah kita hari itu. Jadi sebab itu Rasulullah SAW sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku, iaitu membangunkan aku. Ba'da amatana, selepas daripada tidurku. Dan kepadanya lah aku bangkit. Maksudnya kita bangun ini, apa yang kita lakukan semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang keempat, wa an Ya'isha binti Fattah al-Ghifari radhiyallahu anhuma qala abi bainama ana muttaji'un fil masjidi ala batni idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi faqala inna hadhihi daj'atun yubghiduha Allah qala fa nazartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Abu Daud.
Dari Ya'ish bin Tifah Al-Ghifari radhiyallahu anhu katanya, ayahku berkata, pada suatu ketika saya berbaring dalam masjid atas perutku. Tiba-tiba seorang lelaki yang menggerak-gerakkan saya dengan kakinya lalu berkata, sesungguhnya cara tidur yang sedemikian ini adalah cara yang berbaring yang dibenci oleh Allah. Dan ketika saya melihat, ternyata Rasulullah SAW yang berkata itu. Baik. Jadi sahabat Ya'ish bin Tifah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia sebut ayah dia cerita ni. Dia baring dalam keadaan atas perut, maksudnya meniarap. Baring meniarap. Jadi bila baring meniarap, tiba rasa ada orang kejutkan dia. Orang kejutkan dia, maka bila dia tengok rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejut dia. Lalu Rasulullah SAW pun sebut inilah cara berbaring yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak suka kita meniarap, tidur meniarap. Maka kita sebaik-baiknya kita tidur mengiring ke kanan. Jangan meniarap. Jadi hadis ini larangan daripada kita meniarap. Baik, hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada maq'adan lam yazkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun wa man ittaja'a muttaja'an la yazkurullaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Rawahu Abu Daud. Kita azan dulu. حي على الفلاح
Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang duduk dalam suatu majlis tiada berzikir kepada Allah di dalamnya, akan menjadi kerugian baginya di hadapan Allah. Dan siapa yang berbaring dalam perbaringan, tiada berzikir pada Allah, maka akan merupakan kerugiannya di hadapan Allah. Baik. Jadi dalam hadis yang kelima ini nak menunjukkan kepada kita bahawa bahagian pertama, siapa yang duduk. Duduk tapi tak ingat Allah Ta'ala. Bila kita duduk tak sekejap. Kita duduk lama. Sebab kita nak berehat. Kita akan duduk lama. Tak ada orang duduk 10 saat dia bangun balik. Itu bersenam namanya. Dia akan duduk lama. Jadi bila duduk lama, perlunya kita ingat Allah Ta'ala. Sebab itu Rasulullah SAW sebut, kita duduk tapi tidak mengingati Allah Ta'ala rugi. Kerana masa tersebut buang. Patutnya duduk itu jadi ibadah kepada kita. Dan barang siapa yang berbaring tetapi tidak mengingati Allah Ta'ala, maka dia pun rugi di hadapan Allah Ta'ala. Kita baring dengan kita duduk, mana yang lagi lama? Tak ada orang duduk dengan baring lama duduk lagi daripada baring. Mesti baring lagi lama. Sebab kita nak tidur. Berjam kita baring. Maka jika baring itu kita tak mulakan dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, berapa jam tu rugi kita? Berapa jam kita baring itu rugi. Kerana tiada nilai ibadah. Sebab itu Rasulullah SAW ajar keadaan yang kita lama. Duduk dengan baring. Perlu kita jadikan duduk dan baring itu sebagai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Nak jadikan dia ibadah, ingat Allah Ta'ala. Kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka bila kita sentiasa mengingati Allah Ta'ala, banyak masa kita mengingati Allah Ta'ala, maka kita akan sentiasa mendapat petunjuk, rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kesimpulannya, nak baring walaupun bagi kita tu rehat. Walaupun bagi kita rehat, tak ada istilah rehat dalam beribadah. Rehat kita tu pun jadi ibadah juga. Betapa pemurahnya Allah Ta'ala. Betapa pemurahnya Allah Ta'ala. Waktu berehat pun Allah Ta'ala nak kita beribadah. Kita waktu rehat, kalau kita bekerja, waktu rehat tu tak ada apa-apa manfaat untuk kerja kita. Sebab kerjanya tak jalan. Itu pada pandangan manusia. Tetapi pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun rehat tetap boleh mendatangkan pahala. Betapa beruntungnya kita. Jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena sedar. Kita sedar diri kita ini hamba Allah Ta'ala, maka sentiasalah kita mengingati Allah Ta'ala walau dalam keadaan apa kita sekalipun. Jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang lemah itu datang kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.